Buletin pagi Selasa 9 Oktober bersama saya Hadin Hussein. Tajuk utama pagi ini, 10 kampung di Kapar bakal terjejas fenomena air pasang besar. Juga selepas 20 tahun, Tun Mahathir dan Anwar sepentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena air pasang besar dijadualkan berlaku pada awal pagi ini dan daerah Kapar di Selangor antara yang berdepan risiko banjir. Sekiranya hujan dan ribut berlaku serentak, 10 kampung di daerah berkenaan adalah yang paling terkesan berikutan fenomena itu. Menurut Pegawai Daerah Kelang Muhammad Zainal Muhammad Nur, hujan dan ribut akan menyebabkan penolakan yang kuat sekaligus mampu menghakis ban yang dijadikan sebagai penghadang air. Kita khawatiri tadi sekiranya berlaku ribut dan juga hujan, itu kemungkinan akan berlaku lah. Tapi kalau ribut dan hujan serentak. Jadi pasal bila pintu air tu kunci, kita tutup. Jadi sekiranya berlaku hujan dan ribut menolak air laut tu ke dalam, jadi itu mungkin akan menyebabkan kenaikan paras air lah. Antara kampung terbabit, kampung Tok Muda, kampung Perepat, kampung Sungai Keramat dan kampung Sementa. Tambahnya, 8 Dewan Serbaguna disediakan untuk dijadikan pusat pemindahan sementara sekiranya banjir berlaku. Antaranya Dewan Serbaguna Kampung Tok Muda, Sekolah Rendah Agama Kampung Sementa dan Sekolah Rendah Agama Kampung Batu Empat, Jalan Kapar. Muhammad Zainal turut menasihatkan orang ramai untuk tidak berada berdekatan dengan kawasan yang berisiko bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Sementara itu, JPS menyediakan kira-kira 20 pam untuk digunakan apabila terdapat air banjir. Berdasarkan jadual pasang surut air bagi kawasan Pelabuhan Kelang, paras air diramalkan akan berada pada paras tertinggi mulai hari ini sehingga Khamis dengan ketinggian mencecah 5.6 meter. Unit Pengurusan Bencana Selangor menjangkakan negeri berkenaan bakal menerima paras hujan tertinggi sepanjang bulan ini. Berikutan itu, Selangor kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi fenomena air pasang yang mungkin akan bermula sekitar hari ini. Dan bagi mengetahui perkembangan terkini di kawasan berisiko, kita terus bersama rakan setugas Syahira Izzati Yaakob. Syirah, mungkin boleh perincikan situasi di sana, Syirah? Baik, selamat pagi Hazlin dan semua penonton Buletin Pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan jadual ramalan air pasang Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM bagi bulan Oktober 2018, air pasang tertinggi dijangka berlaku sekitar hari ini sehingga 12 Oktober dengan bacaan 4.84 meter sehingga 4.91 meter. Baik, seandainya fenomena ini bertembung dengan hujan lebat dan juga angin kencang, mereka tidak menolak kemungkinan berlakunya risiko kejadian banjir di sekitar kawasan persisiran pantai dan juga pantai barat Semenanjung Malaysia. Baik, memetik kenyataan Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana NADMA, bagi memantau rapat keadaan ini, Pusat Operasi Kawalan Peringkat Pusat seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam diletakkan dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Antara kawasan yang berisiko banjir untuk pengetahuan adalah di sekitar Pelabuhan Kelang, Pulau Ketam, Teluk Gong, Pekan Tanjung Sepat, Pengkalan Tok Muda dan beberapa lagi lokasi. Baik, jika dapat saya kongsikan keadaan di sekitar kawasan saya ketika ini, sebenarnya seawal pagi tadi cuaca sangat-sangat baik dan seperti mana yang anda dapat lihat, keadaan air di belakang saya ini juga dalam keadaan baik dan pihak bomba dan penyelamat juga turut memaklumkan menerusi aplikasi WhatsApp hasil tinjauan mereka di sekitar kawasan berisiko, keadaan juga masih dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun suka untuk saya ingatkan kepada penduduk yang berada di sekitar kawasan berisiko, tolong pastikan keselamatan diri dan juga keluarga dan peka dengan keadaan semasa dan patuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Dan Hazlin, saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan buat masa ini. Apa kata kita kembali bergabung bersama anda di Sri Pentas. Silakan Hazlin.
Terima kasih Syira untuk laporan anda di sana. Baik, sebarang penambahan anggota dan aset pertahanan di Pantai Timur Sabah khususnya dalam kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dibuat berdasarkan keperluan dan kemampuan kewangan negara. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata masalah itu perlu diatasi kerana keamanan berterusan di Pantai Timur Sabah berkait rapat dengan pembangunan sosioekonomi negara. Ya, kita akan menambahkan anggota dan aset berdasarkan kemampuan bajet. Dan saya akan bawa, saya kata tadi, rungutan-rungutan pihak Eskom di sini kepada Perdana Menteri dan kepada Menteri Keuangan dan kepada mesyuarat Kabinet supaya dapat diperlengkapkan dengan lebih hebat lagi. Setakat yang ada, mereka telah berkhidmat dengan begitu baik dan kita perlu menambahkan kebaikan dan kebajikan kepada mereka. Ini memang tekad saya lah. Terdahulu beliau mengadakan perjumpaan dengan masyarakat Cina di Tawau. Majlis ini sempena lawatan pertamanya selama 3 hari ke kawasan operasi Eskom di Pantai Timur Sabah. Antara cadangan yang dikemukakan mereka ialah pewujudan kamp tentera kekal di Cenderawasih Felda Sahabat yang terlibat dengan pencerobohan Lat Datu pada 2013. Saya rasa tindakan pemindah kem tu selaku rakyat Sabah, saya rasa itu tetaplah, itu perlulah. Sebab kawasan tu memang daripada dulu dan perairan yang dekat dengan Filipin. Saya rasa itu satu cara yang boleh membantu pengkawalan keselamatan khususnya di peringkat daerah dan datuk dan sempurna lah. Terdahulu Muhammad turut melawat pasar besar Tawau. Selain singgah membeli belah, beliau turut beramah mesra dengan peniaga dan pengunjung pasar ini. Kerajaan akan berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan antara yang miskin dan kaya. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, jika tidak berbuat demikian, ia akan mengakibatkan malapetaka dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum. Kita sedar kalau dalam sebuah negara terdapat perpisahan antara miskin dan kaya ini terlalu luas, maka dia tetap akan membawa malapetaka. Perasaan iri hati akan menyebabkan mereka bermusuh antara yang miskin dengan yang kaya. Tetapi kalau kita dapati pula yang miskin datang daripada satu kaum, yang kaya daripada kaum yang lain, ini akan meningkatkan lagi ketegangan perhubungan antara kaum. Jelas beliau, negara tidak mengamalkan politik perkauman, namun ini tidak bermakna masalah perkauman akan diketepikan. Beliau juga membidas tuduhan mengatakan kerajaan membelakangkan masyarakat Melayu dan sebagai tidak berasas. Tun Dr. Mahathir berucap pada ceramah Mega Mahathir Anwar Gandingan Mantap Harapan Malaysia di Port Dickson malam tadi. Dan dalam ucapannya, Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH mengakui gembira dapat berkempen untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pilihan raya kecil PRK Port Dickson. Beliau tidak akan sesekali membiarkan apa yang berlaku pada masa lalu menggugat kesepakatan dalam Pakatan Harapan dan masa depan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak fikir berkenaan dengan perkara itu, kalau Anwar nak fikir tentang apa terjadi kepada dia, saya tak fikir kita boleh bersatu. Ahmad Sabu pun masuk dalam juga, Puan Eng pun masuk dalam juga. Macam mana nak kerjasama dengan orang ini? Tetapi mereka rela lupakan yang lama kerana menghadapi cabaran yang baru.
ceramah Mega Mahathir Anwar gandingan Mantap Harapan Malaysia ini turut dihadiri Presiden PH Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Ini merupakan buat kali pertama selepas 20 tahun Tun Dr. Mahathir berkongsi pentas bersama bekas timbalannya bagi berkempen membantu Datuk Seri Anwar bertanding dalam PRK berkenaan. Justru beliau menyeru agar pengundi di Port Dickson dapat membuat pilihan yang bijak dengan mengundi Datuk Seri Anwar. Inilah kerajaan. Dalam pada itu, bagi calon Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar, beliau ketika ini hanya berhasrat memasuki Dewan Rakyat dan akan menyokong Tun Dr. Mahathir untuk terus memimpin negara. Seperti mana saya sebut pada Tun Mahathir, saya mau ke Parlimen. Tugas saya nak reform dan bantu Parlimen, terutama dengan tokoh-tokoh lama seperti Lim Kit Siang, paling senior di Parlimen, untuk memastikan Parlimen itu bukan rubber stamp tetapi boleh bincang, membantu kerajaan dalam semua perkara. Dan tugas mengendali, memandu, mengemudi negara, saya dengan ini menyatakan kita serah terus kepada Tun Mahathir. Dan pagi ini bermula pengundian awal bagi pilihan raya kecil Parlimen 132 Port Dickson. Untuk perkembangannya, kita bersama Khairul Rizwan Azizan. Dan Khairul, bagaimana proses pengundian awal setakat ini? Khairul? Ya, Azli, saya kini berada di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson ini. Kita bawa kepada anda bersempena dengan hari pengundian awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson. Yang mana lokasi ini merupakan antara 3 lokasi yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan 2 lagi lokasi iaitu di Kem Segenting dan juga Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson. Dan kalau boleh saya kongsikan, jumlah keseluruhan pengundi tentera yang terlibat pada pengundian awal ini adalah seramai 5,631 orang. Daripada jumlah itu, 3,897 pengundi adalah anggota tentera, manakala 1,734 pengundi pula adalah pasangan masing-masing. Baik, di Pusat Sedar ini sahaja sebenarnya, sejak jam 7.30 pagi tadi, mereka telah beratur bersama pasangan masing-masing untuk menunggu giliran. Dan kalau boleh saya kongsikan kepada anda, sebenarnya 8 saluran telah dibuka bagi memudahkan urusan pengundian dilangsungkan pada hari ini. PRK Port Dickson menyaksikan pertandingan 7 penjuru antara calon Pakatan Harapan, Bebas dan juga PAS. Pakatan Harapan mempertaruhkan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala PAS mempertaruhkan Lieutenant Colonel Besar Muhammad Nazari Mokhtar. Manakala 5 lagi calon bebas termasuk bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dan juga bekas pembantu peribadi Datuk Seri Anwar iaitu Saiful Bukhari Azlan. Jadi saya kira itu saja laporan yang dapat saya kongsikan buat masa ini di Pusat Sedar. Kita akan sampaikan lagi laporan dari masa ke semasa. Kembali bersama Hazli di Seri Pentas. Silakan Hazlin. Assalamualaikum. Terima kasih Khairul untuk laporan anda di sana. Meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia selain membuka lebih peluang kepada pelabur tempatan dan antarabangsa. Itu fokus utama persidangan pelabur bertemakan Malaysia A New Dawn atau Malaysia Fajar Baru. Persidangan yang julung kali diadakan oleh Kerajaan Malaysia dengan kerjasama 3 bank, Maybank, CIMB Group dan RHB Banking Group. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syafawati Wahid langsung dari lokasi persidangan. Apa yang boleh anda kongsikan, Syafa? Silakan. Malaysia A New Dawn, iaitu adalah tema bagi persidangan pelabur hari ini. Persidangan pelabur yang julung kali diadakan ini mengumpulkan wakil kerajaan, pihak berkepentingan industri dalam dan luar negara bagi membincangkan tema meluas untuk ekonomi, sosial serta politik Malaysia baru. Dan ia juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sederhana dan jangka panjang kerajaan dan memperkukuhkan keyakinan terhadap pentadbiran baharu di kalangan pemegang berkepentingan industri dan pelabur asing. Selain platform terbaik juga kepada pelabur untuk mendapatkan maklumat terus daripada pemimpin dan pembuat dasar berhubung hala tuju Malaysia baru. Persidangan hari ini antara lainnya akan membincangkan isu-isu seperti infrastruktur, rumah mampu milik serta kesejahteraan ekonomi rakyat. Dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka merasmikan persidangan ini dengan menyampaikan ucap tama sebentar lagi.
Antara penceramah lain yang terlibat dalam persidangan hari ini adalah Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Nur Samsia Yunus, Presiden Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad Datuk Syaril Rizal Rizwan dan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka menyampaikan ucapan penutup petang nanti. Persidangan ini dijangka dihadiri oleh 2,000 pengurus dana, pelabur, bank dan pemimpin korporat dalam dan luar negara. Saya kira hanya itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini dan kita kembali semula ke Sri Pentas. Terima kasih Syafa untuk laporan anda. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK mempertimbang mewujudkan jawatankuasa kerja berkaitan mempercepat perkongsian maklumat dan maklum balas kepada orang ramai jika ada elemen penipuan cyber. Menterinya Gobind Singh Dio berkata jawatankuasa itu yang dianggotai wakil daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, Institusi Kewangan, Syarikat Telekomunikasi dan Polis Diraja Malaysia akan dimuktamadkan akhir bulan ini. Ini merupakan ancaman yang serius kepada rakyat kerana penipuan ini mengakibatkan kehilangan ratusan ribu ringgit yang merupakan hasil titik peluh mangsa. So please ask for both. Gobind dalam pada itu berkata permintaan pengarah JSJK untuk syarikat telekomunikasi menaik taraf sistem mereka turut dipertimbangkan bagi membantu pihak polis mengesan alamat protokol internet IP yang digunakan oleh skema atau penjenayah cyber. Beliau mendedahkan terdapat kira-kira 700,000 nombor talian prabayar yang diragui. Berikutan terdapat percanggahan butiran pendaftaran, berikutan pelaksanaan pengesahan data menggunakan rekod Jabatan Pendaftaran Negara. Berdasarkan statistik JSJK, terdapat 10,203 kes penipuan cyber yang dilaporkan pada 2017, manakala bagi 2018 jumlah kes yang telah dilaporkan setakat 3 Oktober ialah 8,313 kes.